tak baca artikel tentang isu membanteras liberalisme? Ha? Banteras? Teruk sangat ke isu liberalisme ni? Teruk sebab impak liberalisme ni boleh bawa kita ke arah lebih teruk sehingga boleh murtad. Jap. Liberalism tu apa? Liberal bermaksud sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk faham konsep ini adalah aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Tetapi, Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam juga. Isu yang boleh dikaitkan dengan liberalisme adalah isu pertukaran agama. Mari kita lihat apakah isu pertukaran agama dari segi undang-undang. Apa faktor liberalism ni? Antara faktor berlakunya fahaman liberalisme ialah segelintir individu yang terpengaruh dengan pendapat dan gaya hidup barat dan peradabannya. Yang kedua, masalah keluarga. Contohnya, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang kini menjadi normal semakin berluasa. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Contohnya, ramai golongan liberal menggunakan platform media sosial sebagai medium untuk pengaruh fikiran anak muda. Dan yang terakhir ialah sifat ingin merasakan kebebasan. Macam mana kita nak kaitkan isu ni dengan konsep falsafah? Perbincangan isu utama dari segi falsafah, liberal bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka iaitu tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya. Dalam konteks ini, Islam dilihat sebagai mengongkong penganutnya kerana mempunyai batasan halal haram dalam agama ini. Tetapi, Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam juga. Pertukaran agama juga mengakibatkan individu itu menjadi tak seimbang dan harmonis sama ada dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sebab ia bertentangan dengan falsafah pendidikan negara kerana kegiatan menukar agama dari segi undang-undang bukan sahaja menghadapi konflik secara individu, bahkan melibatkan ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Pertukaran agama dari segi undang-undang mewujudkan beberapa tafsiran mahkamah, menimbulkan kontroversi, konflik undang-undang serta konflik kekeliruan status dan identiti. Pertukaran agama mendorong kepada penyalahgunaan ilmu pengetahuan, menyeleweng ajaran agama dan menentang kepercayaan dan kebertahuan kepada Tuhan. Bincangan isu utama dalam konteks hukum negara, kepercayaan kepada Tuhan. Al-Surah Al-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemukaan dan azab dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi, sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemukaan dari Allah. Dan mereka pula beroleh azab yang besar. Kesetiaan kepada raja dan negara. Isu keluar dari agama Islam mampu mencetuskan perbalahan antara umat Islam sendiri. Murtad akan membawa kepada hilangnya kesetiaan kepada Islam dan umat Islam, kemudian bergabung dengan musuh Islam. Oleh itu, negara akan mudah terdedah kepada ancaman musuh Islam dan akan lagi rapuh kekuatan umat Islam untuk mempertahankan agama Islam dan negara. Peluhuran perlembagaan. Perlembagaan meletakkan dasar yang sangat jelas mengenai agama dan hubungan antara penganut agama, iaitu setiap agama boleh diamalkan dalam keadaan aman dan damai. Formula ini disebut dengan jelas dalam perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan mengenai kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi kedaulatan undang-undang. Kesalahan keluar dari agama Islam sebagai satu kesalahan dan bukan murtad. Seksyen 66-1 Elemen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 menyatakan bahawa apabila seseorang Islam dengan sengaja mengaku hendak keluar dari agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan, mahkamah boleh memerintahkan orang itu supaya ditahan di pusat pembinaan Islam untuk tempoh tidak melebihi 6 bulan dengan tujuan pendidikan dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Kesopanan dan kesusilaan. Penyebaran fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam dan prinsip ahli sunnah wal jamaah mampu memecah belahkan rakyat Malaysia kerana sesetengah beranggap agenda memurtadkan orang Islam ini berasal daripada mereka yang bukan beragama Islam. Ini telah mencetuskan kemarahan dan pergaduhan dalam kalangan umat Islam dan mereka yang menganut agama lain. Antara pandangan tokoh terhadap isu ini ialah melalui tokoh Islam Dr. Tariq Al-Suwaidi yang mengatakan bahawa manusia ada hak untuk memilih agama yang diinginkan. Dia juga mempunyai hak untuk memilih kumpulan yang diinginkan seperti Syiah. Yang kedua, melalui Ayub Razik, kebebasan versi barat belakangi fitrah insaniah. Dia mengatakan bahawa dalam Al-Quran hanya wujud kebebasan untuk beragama, ia tidak bermaksud untuk membenarkan orang Islam untuk keluar agama. Ketiga, Khalif Muammar Islam dan Liberalism, Volume 20, Isu 2 pada tahun 2018, iaitu dia mengatakan bahawa liberalism melihat bahawa sifat manusia dan masyarakat adalah dinamik. Mereka selalu berubah dan perubahan ini perlu ada batasan moral bagi memudahkan sesebuah negara mengawal rakyatnya. Apakah kesan-kesan liberalisme ni? Liberal ini banyak kesannya. Yang pertama terhadap individu, iaitu mempengaruhi seseorang dari segi kerosakan ilmu dan kekeliruan pemikiran.
Yang kedua adalah tidak melihat agama sebagai panduan dan sumber rujukan dalam menentukan benar dan salah, baik dan buruk. Yang ketiga adalah seseorang cenderung melakukan sesuatu tanpa mengambil kira hukum halal dan haram. Pesan terhadap masyarakat mewujudkan masyarakat yang mempersoalkan golongan dan institusi berkuasa agama, mengubah cara hidup dan budaya masyarakat serta menjejaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, mempengaruhi pemikiran masyarakat dari segi fahaman idea liberalisme secara umumnya. Pesan yang terakhir adalah terhadap negara, iaitu menyebabkan undang-undang negara dipertikaikan dari segi bidang kuasa oleh orang yang menyokong golongan liberal. Seterusnya, negara berdepan dengan cabaran dan serangan pemikiran gerakan liberalisme yang menjejaskan sistem pemerintahan. Yang terakhir, kedudukan bidang kuasa agama Islam sebagai agama rasmi terjejas dan dipertikaikan. Apakah cara menangani golongan liberal ni? Antara cara yang boleh diambil untuk menangani isu liberalisme ini ialah dengan mewartakan fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama ini adalah fahaman yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Selain itu, melaksanakan aktiviti melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen, risikan dan siasatan serta pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan. Menekat mana-mana laman sosial yang cuba menyebarkan fahaman liberalisme ini dan akhir sekali, pemerkasaan bidang kuasa penghukuman dalam Undang-Undang Mahkamah Syariah iaitu bidang kuasa jenayah pindaan 2016. Dan bagi pembincangan isu utama. Yang pertama, murtad adalah salah dalam Islam. Kebebasan murtad yang dituntut oleh Islam liberal tidak seharusnya terpakai di negara kita dan kita perlu mengantaras perkara ini supaya tidak berleluasa. Yang kedua, perkara ini lebih mendatangkan kemudaratan jika dibandingkan dengan kebaikan kepada masyarakat kerana ia melanggar prinsip undang-undang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Yang ketiga, umat Islam perlu mengutamakan Al-Quran dan Hadis semasa membuat keputusan dan bukannya bergantung kepada ideologi barat dan akal fikiran. Keempat, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani isu ini supaya dapat mengurangkan umat Islam yang terpengaruh dengan fahaman Islam liberal.